Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. So for today's video, we are going to continue with the second part of chapter 1, 1.2 arc length of a circle. So in 1.1, I've already introduced you the definition of radians. What is a relationship between degrees and radians, and how are you going to convert from degree to radian or to radian to degree. I hope you already master the steps on how to convert between those two quantities, because for today's video we are going to see another formula, which is the arc length of a circle. Okay, so under the subtopic, we have three main subtopic that we are going to cover. The first one, we are going to determine the arc length, which is the formula, and then we're going to determine the perimeter of a segment of a circle, and also we're going to solve problems involving arc length. So mari kita mulakan. Okay, consider this circle. Kita ada satu circle, and then the blue part is the sector. Circle, bulatan. Sector adalah sebahagian ataupun a part of a circle macam tu, and sector consists of theta, angle. R is the radius, and also AB here kita panggil dia sebagai, inilah kita panggil dia sebagai arc. Okay, arc, ARC. Okay, now kita akan derive the formula of length of arc. Macam mana kita nak cari formula untuk panjang AB ni. Okay, so kita tahu sebelum ni yang radian ataupun angle dekat tengah-tengah ni adalah directly proportional to the length of arc kat depan ni. Maknanya semakin meningkat theta, akan jadi semakin meningkat jugalah dia punya length of arc. Dan begitulah seterusnya. Okay, so kita buat satu persamaan dekat sini. Let's say kita nak denote ini AB, panjang AB lah, AB. Okay, perkan dengan dia punya angle dekat tengah-tengah tu, theta. Okay, then this one is also proportional to satu lagi kuantiti, iaitu full circle lah. So kalau full circle, kalau ini arc AB, so kalau full maksudnya kita merujuk kepada apa? Circumference. Ukur lilit bulatan. And then kalau satu angle yang kecil ni kita refer sebagai theta. So kalau kita nak merujuk kepada satu bulatan penuh, kita merujuk juga kepada satu angle penuh. So bila satu angle penuh, dia bermaksud 360 darjah. Macam ni. Okay. So we know that the formula for circumference apa? Masih ingat lagi kan? Circumference is 2 pi r. So we substitute into this equation. Okay. AB over theta equals to 2 pi r over 360. Cool? So, cool pula dah. So, AB ni adalah kita punya subjek. Ini kita punya subjek. Sebab kita nak cari panjang AB, length of arc. AB, ini adalah length of arc. So, how to make the AB the subject? Kita pindahkanlah theta dekat atas. So, when we pindah dekat atas, kita akan dapat formula AB equals to theta over 360 times 2 pi r. And this is basically the formula untuk cari length of arc. Tapi, ada tapi. Kita berada dalam subjek additional mathematics. Dan there's a reason kenapa the first subtopic was 1.1 radian. Sebab kita akan gunakan unit radian throughout this chapter. Okay, so that's why kita kena ubah sedikit kita punya derivation dekat sini. Okay, di sini pula. Oh, tu dia. Okay, so instead of 360, kita tahu yang 360 ni angle kan, satu circle yang penuh adalah bersamaan juga dengan 2 pi radian. Betul tak? Dan kita tahu juga apa lagi yang paling penting, kita ada juga 180 bersamaan juga dengan pi radian. Okay, ini benda-benda special angle yang kamu kena tahulah. 90 apa? 90 adalah pi per 2 radian.
Okay. So, kita gunakan persamaan yang pertama ni. Okay. Dan kita gantikan dalam kita punya derivation tadi tu. And the rest are the same lah. Okay. So, AB over theta equals to 2 pi r. Now, instead of 360, kita gantikan dia dengan 2 pi lah. So, you akan dapat 2 pi. And you do the same thing. You make AB the subject. We want AB the subject, right? Okay. So, AB ataupun panjang arc equals to this one we can cancel out. Okay. Then we bring the theta kat depan. So, kita akan dapat R theta. Okay. So, biasanya untuk formula length of arc ni kita akan jadikan subject dia sebagai S kecil lah. S merujuk kepada length of arc. Ni general lah. So, kita akan pergi kepada kita punya next slide. So, this is gonna be the formula for length of arc. Dekat mana length of arc? Lukislah. Kalau kamu ada slice of pizza yang dekat crust ni. Ni. Kalau kamu biasa letak cheese dalam ni kan. Letak cheese. Tukar sikit warna kuning kan. Mana ada cheese warna hijau kan. Cheese warna kuning. Letak sini cheese. So, dekat cheese tu lah kamu punya. Sepanjang tu lah kamu punya length of arc. Okay. And then, dekat tepi-tepi ni, kita panggil dia sebagai AR lah ataupun radius lah. Radius, jari. Dan apa lagi satu komponen penting? Theta. Theta dekat mana? Inilah kita punya theta dekat depan, sekali dekat bucu tu. Okay. Dan yang paling penting, unit. Ataupun unit lah. Unit yang paling penting untuk theta dalam topik circular measure ni, mestilah dalam radians. So, whenever you encounter question ataupun example yang mana they give you the angle is in degree, so you have to convert it to radian first. Okay, I hope you still remember how to convert. Example sini. Now, you want to find the arc length MN. Arc length MN maknanya dekat sini. Tu, panjang tu. Panjang ini. Okay, panjang sini. And also here. Silap. And also here, MN. Sini. Okay. So, basically, senang je lah. Masuk dalam formula je. So, MN ataupun S equals to R kita ada 12. Multiply with the radian 1.1. Kita akan dapat jawapan dia 13.2 cm. B, sama je. MN, sama juga dengan R kita 8. Theta kita 2. We get 16 cm. Senang saja. C pun sama juga. MN equals to R kita 5. Masukkan theta kita 5/6. Pi tu masuklah. Ikut je lagi disuruh buat tu. 3.142. Macam tu. And you will get 13.09 cm. That's all. Boleh? Now the diagram on the right shows a circle with center O. Given that the major arc length 25 and angle EOF is 1.284. So recall balik komponen-komponen yang penting dalam circle. The blue part ni adalah kita punya minor sector. Minor ni yang kecil lah. Okay. So yang selebihnya yang kat belakang ni kita panggil dia sebagai major sector. Kalau kecil, minor sector. Kalau besar, major sector. Dekat luar ni adalah minor arc. Kecil kan? Crust yang kecil. So kalau crust yang besar kat belakang ni, kita panggil dia sebagai major arc. Apa itu chord? Cikgu tak tahu lah macam mana sebut dia. Chord ke chord? Cikgu rasa chord. Chord adalah satu garisan. Okay, yang menghubungkan satu circumference dengan satu circumference yang lain. Kalau macam ni, kalau kamu ada satu garisan yang menghubungi satu circumference dengan satu circumference yang lain dan dia melalui center line tu macam Pokemon. Line ni kita panggil sebagai diameter. Okay. So untuk membezakan garisan-garisan yang lain, yang penting dia menghubungkan one circumference to another circumference macam ni. Ini semua line-line semua ni kita panggil dia sebagai chord. Okay. Dan
region yang di bawah ataupun region yang kat bawah ni, region yang kat atas ni kita panggil sebagai segment. Okay. Boleh recall. So, major arc length. That's why dia label 25 sebab dia major dekat belakang ni. Major bukan major kursi tu. Major. M-A-G-O yang paling besar kat sini. 25. Right? The question asks you to find the radius of the circle. So, kamu diberi angle dekat depan. Tetapi kamu diberi major arc length tu. So, kamu kena cari angle dekat belakang. Cari theta kat sini. So, we know that satu bulatan penuh adalah 360. Tapi kita berada pada circular measure where you have to use radian. Again, ingat balik. 360 tu adalah bersamaan juga dengan 2 pi radian. Okay, so we have to use this. So to get theta is equals to 2, masukkan 3.142 pi tolak dengan 1.284. You will get your major angle dekat belakang tu, which is kamu dapat 5 cm. 5 cm pula. 5 radian angle 5 radian. Right? So, the question asks for the radius. So, kita pakailah formula length of arc. S is equals to R theta. So, major arc length adalah 25. Masukkan 25 sama juga dengan radius. Kita tak tahu. Tetapi kita tahu dia punya theta dekat belakang tadi iaitu 5. So, we will get R is equals to 5 cm. Ini apa betul 5 cm. Okay. Number 2, the minor arc length. Minor arc length adalah ni, EF ni. Itu minor arc length. Tadi major arc length, ini minor arc length. So, use the same formula. S is equals to R theta, but now you are using yang kecil punya theta, bukan yang 5 radian tu. Okay. So, masukkan 5 radius dia, and then masukkan dia punya 1.284. Okay, then you will get the answer 6.42 cm. So, dekat mana 6.42 ni? Inilah. Ini panjang dia. 6.42 cm. Faham? Nah, kita nak determine the perimeter of segment of a circle. So, the reason juga kenapa kita belajar chapter ni awal supaya kamu tak tertinggal formula yang berada pada previous chapter, iaitu solution of triangle. Because we are going to use one of the formula ataupun one of the rule dalam solution of triangle. If you still remember, we have two rules, right? We have sine rule and also we have cosine rule. Okay, so for this particular sub topic, kita akan gunakan cosine rule. Okay, mari kita ulang kaji balik. Apakah itu cosine rule? Apakah formula dia? C square equals to A square plus B square minus 2AB cos C. Now, benda yang paling penting sekali dalam formula ni adalah formula yang kita gunakan sebelum ni dalam solution of triangle adalah dalam degree. But now you are in circular measure where the units must be in radian. So, always remember to convert the unit to radian. And also, when you want to press the calculator, ini yang paling penting sekali. Dalam calculator tu, kamu kena gunakan radian mode. So, macam mana kita nak tukar calculator dalam mode radian? Kamu tekan shift dan kamu tekan menu. Tekan shift dan kamu tekan menu. Akan nampak option nombor 2 tu, angle unit. So, you press 2. Then, you press 2 again for radian. Okay, so as you notice, dia dah berubah kat situ. Nampak tu? Dia dah berubah R. R stands for radian. Okay, so berapa ni baru kita boleh mulakan dengan kita punya calculation. Contoh. A, kita nak cari perimeter tau. We want to find the perimeter of a segment. Maksudnya perimeter ni adalah apa? Consists of panjang AC ataupun chord AC dan juga arc ABC belakang ni. Macam tu. So, tengok dulu dia punya angle. Angle dah dalam radian, so tak ada masalah. Kita dah ada radius. Kita pun dah ada radius dekat sini. So, kalau cikgu buat keluar dia punya triangle, cikgu macam ni tau, macam ni. Macam tu. Cikgu ada dia punya angle. Cikgu ada 6. Cikgu pun ada 6. So, cikgu nak cari panjang AC ni. Chord AC. So, of course lah kamu ada angle
dan kamu ada dua length ataupun dua side yang diapit oleh angle tersebut. So that's why kita kena gunakan cosine rule. Baik. So marilah kita mulakan dengan calculation kita. So kita nak cari AC AC, chord AC. So maksud kita kena buat subjek kita AC square. Okay, ni formula dia. Equals to, masukkan je lah. 6 square tambah 6 square tolak 2, 6, 6. Masukkan cos 2.5. Dan kamu akan dapat AC sama juga dengan, dah square root siap-siap kamu akan dapat AC sama juga dengan 11.39 cm. Ini chord AC. Okay. Now you want to find the arc pula. AC. So arc dekat belakang ni, pakailah formula S equals to R theta. So R kita adalah 6 lah. Dan theta kita adalah 2.5. Kamu akan dapat dia punya arc adalah 15 cm. So what is the perimeter? Perimeter is equals to, kamu tambah je lah 11.39 tambah dengan 15. So you will get the perimeter of a segment of a circle is equals to 26.39 cm. Okay, jelas Okay, tengok satu lagi contoh yang C tu. Okay, buat AC lah. Okay, sekarang ni yang C tu, dia bagi angle dalam theta. Silap, angle dalam degree. So, of course, you have to convert it first. Ingat, kalau dalam degree, kamu nak tukar radian, kamu kena buat apa? Kamu kena darab dengan pi over 180. So, apakah angle yang kita nak tukar? 120. Darab together, masukkan dia punya pi is equals to 3.142 and you press your calculator, kamu akan dapat theta dia adalah 2.095 radian. Buat itu dulu. Okay? So, lepas kita dah tukar dia punya angle, barulah kita boleh mulakan steps kita. So, steps kita sama juga. Kita cari dulu dia punya chord AC. So, chord AC, masukkan dalam formula kita, AC square equals to 8 square tambah 8 square tolak 2, 8, 8. And then kita masukkan cos. Jangan masukkan 120 pula. Masukkan 2.095. Ini yang kita akan masukkan dalam calculator. So, bila kau masukkan dalam calculator, so, chord kita adalah AC chord 13.86 cm. So, kita cari pula dia punya arc. Mana arc? Belakang Yang depan tadi tu chord. Yang belakang dia punya arc. So, arc AC equals to formula apa? S equals to R theta. Ambil R 8, ambil theta. Jangan ambil 120 pula. Ambil yang 2.095, kamu akan dapat arc dia adalah 16.76 cm. Dah siap ke belum? Belum. So, perimeter adalah tambah 2 value tadi tu. 13.86 tambah 16.76, you will get 30.62 cm. Boleh? Number 2. Dia dah bagi kat situ. Dia bagi length of arc adalah 14 cm dan juga radius adalah 7 cm. So, ni agak straightforward lah. Kita boleh gunakan S sama juga dengan R theta. Kita ada dia punya length of arc kan. 14. Kita ada radius dia. 7. Dan kita cari theta dia. So, theta is equals to 2. Apa? 2 radian. Tapi soalan minta dalam degree. So, kamu convert lah. 2 darab dengan 180 bahagi dengan pi ataupun 3.142. Ingat, daripada degree ke radian darab pi over 180. Tetapi kalau daripada radian nak tukar ke degree, darab dengan 180 per pi.
then you will get your answer is 114.58 degrees. B, perimeter of a shaded segment. So, sama juga jadi punya procedure. Cari dulu dia punya chord PQ. So, PQ square equals to A square plus B square minus 2AB cos theta. So, 7 square plus 7 square minus 277 cos. Janganlah masukkan ni pula. Masuklah dia punya ni 2. Sebab kita punya calculator tu dalam radian. Okay. Tekan calculator. Dan kamu square root. Kamu akan dapat dia punya PQ adalah 11.78. Ini dia punya chord. Okay. So, perlu tak kita cari arc? Tak payah. Dah bagi kat situ. Apa nak cari pula? So, perimeter is equals to, tambah je lah, 11.78 tambah juga dengan 14. You will get 25.78 cm. Faham? Okay. Last subtopic. So, kita nak solving problem involving arc length. So, ini lebih kepada extension lah ataupun extended punya version. Maknanya kamu kena apply benda-benda lebih sikit. Okay. Cikgu rasa kamu boleh buat A. Dan cikgu rasa kamu boleh buat B. Tak ada masalah. Cikgu nak fokus kepada C. Okay. C. Sekarang ni kita nak cari apa? Kita nak cari perimeter of a shaded region. Yang mana perimeter adalah kamu kena cari arc AB ni. Lepas tu kamu kena cari panjang AC and also panjang BC. Okay. So, cikgu akan bahagikan kepada 3 bahagian lah. Bahagian pertama kita cari dia punya arc AB dulu. Bahagian kedua kita cari dia punya panjang AC. Dan bahagian ketiga kita cari dia punya panjang BC. Okay. Boleh ya? Mari kita sama-sama buat. Okay, kita mulakan dengan bahagian pertama. Step pertama kita adalah kita nak cari arc AB. So, dalam kita nak cari arc AB ni, kita kena cari apa? Kita kena ada apa? Kita kena ada AB, arc lah. Arc sama juga dengan R theta. R kita dah ada 10 ni. Kita merujuk kepada sektor. Kita merujuk kepada sektor ni. AOB ni. Nampak tak? AOB ni. Tu. So, R kita dah ada tapi kita missing angle dekat sini. Theta. Kita missing theta dekat sini. Okay. So, macam mana kita nak cari theta tu? So, nampak tak kat situ kita ada OAC. Triangle OAC. Cikgu buat keluar. Triangle OAC macam tu. Ini O tadi, ini A, ini C. Okay, ini adalah right angle triangle. Okay, yang mana kamu ada sini 0.5. Radian ya, bukan degree. 0.5. Ini 90 darjah. Tapi takkanlah nak gunakan 90 darjah. Kenalah guna dalam radian. So, apakah 90 darjah dalam radian? Ia adalah bersamaan juga dengan pi over 2. So, kita bolehlah cari kita punya angle dekat sini, theta. So, angle dalam triangle adalah 180 degrees. Tetapi takkan nak guna 180. Gunalah pi. So, theta equals to pi ni 180 lah. Pi minus pi over 2 minus 0.5. So, kita akan dapat theta AOB adalah 1.07 radian. Okay, so kita boleh masukkan dekat sini. So, equals to, masukkan 10 and then masukkan dia punya angle. So, kita akan dapat arc AB equals to 10.7 cm. Bahagian pertama selesai. Bahagian kedua, kita nak mencari AC. Panjang AC. So, AC, AO, OC. Dia adalah right angle triangle. So, of course, kita boleh gunakan apa? Kita boleh gunakan trigonometric ratio. Kita ada angle dekat sini. Okay. So, kita boleh gunakan tangent. Sebab tangent adalah opposite over adjacent. So, tangent 0.5 equals to opposite 10
And then AC kita nak cari adjacent Ni adjacent. Okay. So press the calculator and make sure dia punya calculator kamu tu dalam radian lah. So jangan tukar mode lah. Jangan tukar mode. So kita nak cari AC. So AC equals to 10 over tangent 0.5. Yang kamu tekan. So kamu akan dapat 18.30. So 18.30 kita punya AC lah. Panjang AC adalah 18.30 cm. Macam tu. Bahagian kedua dah siap. Bahagian ketiga kita nak cari panjang BC. So in order to find panjang BC, kita kena cari panjang OC. So bahagian ketiga nak cari BC kan. So cari dulu OC. OC adalah, kita tahu OC yang ni adalah right angle triangle. So kita ada ni, kita ada ni. So kita boleh guna Pythagoras theorem dah. Tak payah pening-pening. So square root 10 square tambah 18.30 square. Kamu akan dapat OC adalah 20.85 cm. Okay. So BC adalah OC tolak dengan OB. OB tu adalah dia punya radius. Okay. Equals to 20.85 tolak dengan 10. Kamu akan dapat BC sama juga dengan 10.85 cm. So dah siap ketiga-tiga bahagian, barulah kita boleh cantumkan menjadi satu perimeter. Nampak tak dia punya jalan, nampak tak dia punya solving problem? Macam ni lah lebih kurang soalan exam. So perimeter adalah arc AB dulu 10.7 tambah panjang AC 18.30 dan panjang BC adalah 10.85. Then kamu akan dapat jawapan dia adalah 39.85 cm. Okay. So itu sahajalah untuk 1.2 arc length of a circle. Hafal formula S equals to R theta. Kena tahu macam mana nak convert daripada radian ke degree ataupun degree ke radian. Make sure calculator dalam mode radian. Dan kena pandai juga relate bermacam-macam jenis formula, terutamanya kalau kita nak cari perimeter of a segment. Kena gunakan cosine rule. Okay. So itu saja. Kita akan jumpa lagi di video yang lain. Thank you class. Bye-bye.